Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa cerita dengan Atok Mahathir? Apa cerita dengan Atok Mahathir? Nampaknya betul-betul riwayat politik, hayat politik Mahathir dah tak ada makna lagi, dah tak ada guna lagi. Dibuktikan di dalam PRN baru-baru ini, tanpa Mahathir bekerjasama dengan PAS ataupun dengan Bersatu pun boleh. Jadi itulah saya kata, tak payahlah hadiah wang nak hege-hege, nak pergi bekerjasama dengan Mahathir. Tak payah pun Bersatu nak pergi merayu mohon maaf pada Mahathir, lepas tu berbaik semula dengan Mahathir. Tak payah, kerana betul lah kata orang, Mahathir punya hayat politik sebenarnya sudah tamat. Lebih baiklah Mahathir pergilah buat amal banyak-banyak, pergi selalu-selalulah ke masjid, ke surau kalau larat lagi. Kalau dah tak larat, sementara masih larat sedikit ini lagi, sebab usia Mahathir dah hampir nak mencecah 100 tahun. Tahun depan agaknya dia dah 100 tahun. Belum lagi, 99 tahun. Dah 1 abad hidup di dunia. Saya fikir itu sudah cukup untuk Mahathir menikmati dunia ini. Sudah cukup untuk Mahathir menikmati segala kemewahan kekayaan yang dia pernah alami. Jadi sudah cukup lah. Ini masanya untuk Mahathir ambil peluang sementara dia masih kuat, masih ada kudrat. Pergilah banyak-banyak, pergi masjid, pergi surau. Kalau tak larat lagi dah pun, dekat rumah lah, berkawanlah dengan cicit, cucu cicit kalau dah ada cicit. Okey, jadi hayat Mahathir dah selesai di dalam politik. Dah tak ada lagi harapan untuk Mahathir comeback. Ramai orang lihat dia boleh comeback, tapi tak ada. Saya fikir dah tak ada lagi perkataan istilah comeback untuk Mahathir. Sebab tempat dia nak untuk bangkit semula comeback bersama dengan PAS dan Bersatu pun dah tak perlu lagi Mahathir. Mahathir ada atau tiada tetap sama, tetap menang juga. Tetap menang juga. Kalau kalah tetap kalah juga. Jadi sama ada Mahathir atau tiada dalam Perikatan Nasional tetap sama. Jadi kalau begitu lebih baik tak payah ambil risiko nak berkawan dengan Mahathir, nak bersahabat dengan Mahathir, apalagi untuk nak kerjasama dengan Mahathir di dalam pilihan raya. Mungkin itu boleh menyebabkan kekalahan, bukan kemenangan tapi kekalahan. Kerana kita tahu Mahathir ni sejak dari dulu memang agak sukar untuk diterima oleh parti PAS, orang-orang PAS, penyokong PAS. Jadi kalau dia diambil untuk bersama dengan PAS, bekerjasama dengan PAS, saya fikir itu bukan memberikan peluang lebih besar, tetapi memberikan lebih banyak masalah, lebih banyak risiko kepada PAS untuk kalah, bukan untuk menang. Jadi pendapat saya secara peribadi dan ikhlas, jujur, saya fikir Mahathir tak payahlah nak susah-susah lagi. Sudah cukup. Jadi untuk proklamasi orang Melayu kalau masih nak diteruskan, saya fikir hadiah wang Muhyiddin boleh teruskan, tak ada masalah juga. Tapi kalau nak perlu mesti ada Mahathir juga, saya pun tak pasti kenapa perlu. Saya pun tak pasti kenapa perlu juga ada Mahathir. Kerana bagi saya tak perlu lagi Mahathir. Apa pendapat anda? Anda boleh tinggalkan di ruangan komen.
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kesian juga Sanusi. Belum pun dia sempat untuk berehat, belum pun sempat dia minum-minum air banyak sikit, belum pun sempat dia turun pi main bola. Dah PDRM buat keputusan, buat pengumuman yang pastinya menggemparkan. Itulah Sanusi. Agaknya Sanusi terlalu excited kot. Disahkan, Ketua Polis Negara mengesahkan bahawa kertas siasatan akan dibuka dan Sanusi akan dipanggil untuk membuat keterangan berkaitan dengan kertas undi yang telah pun Sanusi undi dan tanda, lepas tu ditunjuk pada pengamal media. Kesilapan di sana ialah Sanusi seolah-olah tak tahu tentang undang-undang pilihan raya. Macam mana ni? Macam mana Sanusi tak tahu ni? Jangan sampai pula semua perkara Sanusi tak tahu. Sebab pada mulanya REE itu pun dia tak tahu. Lepas tu banyak lagi lah dia tak tahu. Lepas tu satu persatu dibongkarkan dan satu persatu Sanusi pun kantoi lah juga. Dia bukan tak tahu, tahu juga. Jadi perkara ni tentang kertas undi ni tak tahulah Sanusi akan jawab apa. Sama ada dia akan jawab juga tak tahu ataupun macam mana. Tapi Sanusi bakal berhadapan dengan denda dan juga penjara tau. Kalau dia didapati bersalah, dia boleh disabitkan kesalahan dan boleh dipenjara atau didenda atau kedua-duanya sekali. Jadi kalau Sanusi didapati bersalah dan dipenjara dan didenda, apa pula nasib Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah? Adakah beliau terpaksa meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar atau terpaksa digugurkan sebagai adun Kedah? Sebab kalau mengikut undang-undang, ada terma-terma, ada undang-undang berapa lama dia boleh kena penjara yang akhirnya dia dilucutkan hak sebagai adun ataupun ahli Dewan Rakyat. Ada juga denda nilainya yang kalau dia didenda di mahkamah, dengan nilai itu dia pun boleh juga dilucutkan haknya sebagai adun atau ataupun ahli Dewan Rakyat di parlimen. Nasib baiklah Sanusi bukan ahli parlimen, jadi dia hanya berhadapan dengan satu risiko, iaitu digugurkan haknya sebagai adun ahli Dewan Undangan Negeri Kedah. Tapi either way memang masalah besar lah Sanusi kena jumpa sekarang ini. Dia tak ada pilihan kecuali itulah, dia terpaksa untuk menghadap kedua-dua risiko-risiko ini. Kalaulah Sanusi dapat bersabar, dapat tahan excitement dia dapat tahan dia punya kegairahan nak tunjuk kepada dunia bahawa dia pergi mengundi, ini tak payahlah jadi. Jadi Sanusi belum selesai satu lagi muncul. Belum selesai lagi dia punya kes menghasut yang sudah didakwa di mahkamah. Dia sudah kena lagi 2 kes saman. Saman pertama daripada Vincent Tan 200 juta, saman kedua daripada Amiruddin Sari. Dan kali ini pula belum selesai lagi semua itu, timbul lagi satu masalah baru untuk Sanusi. Bening kepala Sanusi. Yang ini jangan salahkan pula kerajaan, jangan salahkan pula Anwar. Sebab Anwar tak ada kena mengena. Dia tak pernah suruh pun juru gambar kan ambil gambar Sanusi. Jauh sekali dia nak suruh Sanusi untuk buat tak ingat tentang undang-undang pilihan raya, sampai dia buat pula perbuatan itu. Jadi Sanusi mau tidak mau kena ambil kesan, konsekuens, akibat daripada perbuatan itu.
Oke, so apa pendapat anda? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Oh, di tepi saya semuanya sawah padi. Memang syok lah jalan di sawah padi. Kita jumpa lagi, bye bye.